berinfak dan bersedekah untuk kutipan dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Masjid yang akan menampung seramai 700 orang dalam satu-satu masa yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Antaranya kemudahan ruang solat 2 tingkat, ruang musafir, ruang tamu, bilik mesyuarat, 2 unit kuartus, tempat parking kereta dan bilik jenazah serta pelbagai lagi kemudahan. Terima kasih, jazakumullah khair kepada yang telah menyumbang. Namun sumbangan anda masih lagi diperlukan. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan mewakafkan harta kita kepada pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Semoga dengan infak ini menjadikan kita Muslim yang lebih bertakwa dan menjadi asbab menyelamatkan kita daripada kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Masya Allah, saya pastikan bila kita berkunjung ke Madinah, antara tempat yang akan kita selalu kenang-kenang selain daripada Masjid Nabawi adalah Bukit Uhud. Masya Allah, punyalah besar, kemerah-merahan, bercahaya. Mesti akan macam rindu, ya Allah terkenang-kenang Bukit Uhud kan. Tapi tahukah anda boleh mendapatkan pahala sebesar Bukit Uhud? Macam mana caranya? Kita bersama dengan PU Hafiz, pendakwah selebriti, wakil Masjid Al-Muqarrabin. Ustaz, cakap pasal nak dapatkan pahala Bukit Uhud tu. Betul. Apakah possible Ustaz untuk dapatkan pahala sebesar Bukit Uhud, Ustaz? Baik, terima kasih kepada Puan Ana dan seterusnya kepada muslimin muslimat, para penonton TV Al-Hijrah, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Sahih Al-Jami' bahawa Nabi SAW bersabda bahawa setiap sedekah yang kita berikan, infakkan itu akan digandakan sebesar sebesar buah kurma ataupun sesuap nasi. Digandakan lagi seperti mana ternakan yang lahir daripada anak-anak unta dan kuda, sehinggalah ianya membesar sebesar Jabal Uhud. Jabal Uhud, Nabi SAW menyebutkan hadza yuhibbuna wa nuhibbuhu. Bukit ini mencintai kami dan kami mencintai bukit ini. Satu-satunya bukit di dunia ni tuan-puan yang sebenarnya hidup di dunia ni sebab mencintai Nabi dengan sebenar cinta. Bagaimana cintanya kita kepada Rasulullah, begitulah bukit ini juga mencintai Nabi, dan Nabi dan para sahabat juga mencintai bukit ini. Jadi kita kena ambil peluang dengan kita menginfak. Lebih-lebih infak itu yang kata Imam An-Nawawi adalah sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir. Contohnya pembinaan masjid, mahat tahfiz sebagainya. Itulah antara yang kita kena kerjakan. Subhanallah. Ustaz, sebenarnya apa sebenarnya peranan umat Islam dalam kita membantu membina rumah Allah ni, Ustaz? Baik, sebenarnya tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, pembinaan masjid ini dia ada dua. Pertama disebutkan pembinaan secara al-hissi, iaitulah secara fizikal. Dan sekarang Masjid Al-Muqarrabin hampir siap. Dan tanpa pembinaan fizikal ini kita tidak akan boleh dapat nikmat yang kedua, iaitulah maknawi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang disebutkan mengimarahkan masjid Allah itu adalah secara maknawi, bukan saja bina tapi ingat iktikaf dengan qiyamul lail, dengan program-program agamanya. Jadi kita kena mula macam mana Nabi SAW sampai di Madinah, membina dalam masjidun usisa ala taqwa. Nabi angkat batu berdebu, sahabat kata, ya Rasul, biarkanlah kami bina Masjid Quba ni, kau adalah Rasul, biarkan kami. Tapi tidak, Nabi kata mari kita bina sama-sama. Jadi mula dengan pembinaan, umat Islam boleh bantu sehinggalah kepada mengimarahkan masjid. Subhanallah. Ustaz, kita hari ini diam tak diam dah masuk 12 Rejab, tak lama lagi dah Syaban, lepas Syaban Ramadan. Macam mana kita nak kaitkan amalan pada bulan Rejab ini sebagai persediaan kita untuk menghadapi Ramadan dengan kita membantu untuk membina rumah Allah? Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bicara bulan Rajab, kata alim ulama, bulan Rajab ni adalah bulan untuk kita bercucuk tanam. Seperti kita berada di ladang yang kebun yang kosong, kita bercucuk tanam. Bulan Syaban kita perlu menjaganya. Dan bulan Ramadan kita akan ambil hasilnya. Sebab itu Rasulullah SAW mempersiapkan diri 6 bulan sebelum masuknya Ramadan.
Apabila datang Syaban, lebih kuat sebab bulan Syaban ini disebutkan minha arba'atun hurum. Ada dalam 12 bulan, ada 4 bulan yang haram. Nabi kata ada 1 bulan yang terpisah, iaitulah Rajabun Mudhar. Rajabun Mudhar. Apa dia Mudhar? Tuan-puan, Mudhar adalah kata Syekh Mustafa Al-Bugha menyebutkan bahawa Al-Mudhar ini merujuk kepada satu kabilah. Kabilah ni dia cukup jaga bulan Rajab. Ketua kabilahnya memastikan penduduknya tidak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah di bulan Rajab ini. Subhanallah, maknanya kita di bulan Rajab ni macam mana? Sebab Al-Imam Ibnu Kathir dalam tafsirnya menyebut, kalau kita beramal di bulan Rajab, maka dilipat gandakan amalan kita. Bayangkan sedekah tadi sebesar Bukit Uhud, kita boleh mulakan di bulan Rajab ini. Tapi kalaulah kita melakukan dosa dan maksiat di bulan Rajab, kata Imam Ibnu Katsir juga, maka digandakan dosa kita, na'udzubillah. Sebab itulah kita kena ambil peluang bulan Rajab yang mulia, banyak amalan yang kita boleh mulakan. Kadang-kadang puasa ni mencabar. Kan? Puasa bolehlah puasa, tapi hari-hari nak puasa mencabar. Puasa Nabi Daud selang sehari pun mencabar. Tapi setidaknya sedekah yang kita berikan, dia mampu untuk memberi kekuatan pada kita, insya-Allah. Ustaz, mengenai pembinaan Masjid Mukarrabin ni kan, yang terletak di Gua Musang sebenarnya, berapa banyak lagi dana yang kita perlukan dan macam mana caranya kita nak membantu untuk mempercepatkan proses pembinaan Masjid Al-Mukarrabin di Gua Musang ini? Baik, kalau kita tengok gambar-gambar yang kita tunjukkan tadi, bahawa Masjid Al-Mukarrabin sekarang sudah berada di fasa pertengahan. Bentuk fizikalnya sudah nampak. Tinggal kita nak touch up sikit-sikit lagi, dan kemudian kita nak mula cat, dan kita akan masukkan barang-barang. Lebih kurang peruntukan diperlukan 3.7 juta sahaja lagi. Tak banyak dah. Kalau tengok gambar tu dah nampak fizikal dah. Jadi tuan-puan, manalah kita tahu kan, kalau dengan sumbangan kita hari ni kita infak, manalah kita tahu Ramadan ni Masjid Al-Mukarrabin boleh digunakan. Sebab masjid ni dia duduk dekat laluan utama daripada Gua Musang nak pergi ke Pantai Timur, nak pergi ke Cameron Highland. Jadi bukan saja penduduk Mukarrabin dapat manfaat, tetapi orang yang musafir akan dapat manfaat. Sebab di Kampung Kundur ni tak ada masjid lagi. Kalau ada pun 10 km dari situ. Jadi memang satu keperluan penting, fardu kifayah. Ada nombor yang tertera, nombor akaun, kita ambil peluang untuk bantu. Sebab apabila siap nanti, bukan saja ruang solat yang boleh memenuhkan lebih 700 orang, ruang belajar, tempat rehat untuk orang musafir, dan banyak lagi kemudahan-kemudahan yang bukan saja untuk penduduk setempat, bahkan untuk orang yang musafir, insya-Allah. Masya Allah, jadi apa yang kita tunggu lagi Ustaz? Ramai-ramailah kita bantu, kita infakkan ke Masjid Mukarrabin di seperti yang tertera di kaca televisyen ya. Masya Allah, jazakallah khair, jazak kepada PU Hafiz, pendakwah selebriti wakil Masjid Al-Mukarrabin, di atas perkongsian mengenai infak kepada Masjid Mukarrabin. Kita nak berhenti lihat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Untuk itu anda jangan ke mana-mana. Jika dari golongan orang yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Ayuh, kita jadikan amalan bersedekah suatu kemestian, bermula dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Mukarrabin Kelantan. Semoga infak ini menjadi penyelamat buat kita dari neraka dan asbab kita ke syurga yang kekal kelak, insya-Allah.